Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Hasmaliza sudi meluangkan masa untuk temu bual bersama saya, guru praktikal. Okey, Puan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Cik Puan ada sekali kan. Selamat pengantin baru kepada Puan Nur Hidayah sebab sudi memilih cikgu lah untuk sesi temu bual. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Okey, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Boleh tak Puan kongsikan sedikit tentang latar belakang Puan sebagai kaunselor? Alhamdulillah. Okey. Saya Puan Hasmaliza binti Hassan, memang kaunselor berdaftar lah. Latar belakang sebagai kaunselor ni sebenarnya pertama posting tidak diposting sebagai kaunselor lah, sebagai guru akademik sahaja. Pada tahun 2023 hari bulan Februari 2003 baru saya menjadi kaunselor, full time kaunselor di SMK Warisan Puteri. Tapi kalau ikut dari segi meja pendidikan sebenar, memang saya adalah pendidikan bimbingan kaunseling di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim pada tahun 2001 dan sambung kepada pengajian master sarjana psikologi kaunseling dalam kurungan kaunseling keluarga di UKM pada tahun 2008 lah. Jadi pengalaman sebagai kaunselor ni sebenarnya dah hampir 20 tahun sebenarnya. Pengalaman di sekolah sahaja 16 tahun. 4 tahun lagi adalah berada di IPG Raja Melewah sebagai ketua unit psikologi kaunseling. Kemudian berpindah ke IPG Datuk Razali Ismail Kuala Terengganu pada tahun 2014 hingga 2017 dan kembali ke sekolah sebagai kaunselor sekolah sekarang ni sepenuh masa. Jadi pengalaman dia hampir 20 tahun lah juga sebagai kaunselor tu kan. Panjang, cuma banyaknya di sekolah. Banyaknya di sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Pengalaman yang mesti banyak pahit dan manis sepanjang bekerja kan. Okey. Seterusnya saya nak tanya, boleh tak Puan kongsikan sedikit tugasan harian Puan sepanjang Puan berada di sekolah? Tugasan saya sebagai kaunselor di sekolah sebenarnya lebih kepada 5 elemen lah. Maksudnya perkhidmatan pengurusan bilik kaunseling itu sendiri, dan kita akan fokus kepada core business kita sebagai kaunselor adalah kita kena menjalankan sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok, bimbingan individu, bimbingan kelompok. Selain itu adalah konsultasi ibu bapa dengan rakan sejawat juga ada, dan juga jaringan hubungan luar dengan agensi-agensi luar untuk program-program di sekolah. Tapi sebenarnya sebagai kaunselor di sekolah ni, core business kita adalah lebih kepada sesi kaunseling. Kita mesti dapat paling kurang seorang pelajar untuk satu sesi kaunseling setiap hari. Setiap hari maksudnya kalau satu hari itu kita tak ada sesi kaunseling individu tu, KPI kita untuk bekerja hari itu sebenarnya tak tercapai lah. Tetapi kalau kita work smart, kita dapat 2 atau 3 orang satu hari, dia dah boleh cover lah di situ dalam bilangan sesi bimbingan kaunseling tu. Kalau lah tak dapat tu, cikgu buat macam mana maksudnya? Sebenarnya kalau di sekolah sebenarnya senang untuk mendapatkan klien. Sebenarnya sebab apa? Pertama, kita masuk kelas ganti. Yang kedua, kita boleh buat appointment ataupun jemput. Pelajar yang hadir sama ada pelajar dirujuk, pelajar yang hadir sendiri, pelajar yang dijemput ataupun dirujuk oleh parents sendiri. Jadi data-data pelajar tersebut kita dapat daripada SSDM, data di peringkat sekolah. Jadi hampir semua pelajar di sekolah dia akan menemui kaunselor sebenarnya. Kalau ikut sebenarnya kita punya KPI, kita nak macam tu lah. Tetapi dalam bentuk sesi kaunseling, bimbingan, kerjaya ataupun bagaimana pelajar untuk cemerlang. Sebab yang datang bukan pelajar bermasalah saja. Jadi kalau kita nak target kepada pelajar yang bermasalah saja, memang kita akan rasa takkanlah 500 lebih semua pelajar masalah. Tapi kita target kepada pelajar yang ingin cemerlang ataupun dia nak sentiasa dalam kecemerlangan. Untuk kita boleh panggil pelajar yang cemerlang. Bagaimana dia nak develop balik diri dia untuk terus bermotivasi meningkatkan kecemerlangan. So kita kena ada mentaliti macam tu. Kaunselor bukan untuk pelajar yang bermasalah.
Kaunselor bukan untuk pelajar yang hanya diperlukan bimbingan kaunseling, tidak. Kaunselor adalah kalau kita nak tengok sebagai upgrade diri, kalau nak kata nur kan bahasanya cahaya, nak suluh kehidupan. Kalau pelajar cemerlang, kita nak suruh dia ke arah kecemerlangan lagi. Kalau pelajar yang hampir nak cemerlang, macam mana kita nak upkan dia kepada kecemerlangan? Kalau pelajar yang bermasalah, macam mana kita nak dapat celik akal? So kalau di sekolah sebenarnya pelajar-pelajar praktikum kaunseling tu, cikgu selalu cakap, jangan risau pasal klien. Expose diri kita sebagai kaunselor, menarik klien untuk datang. Macam tu lah. Menarik. Itu saya pun tercelik akal juga Puan. Sebab saya ingatkan pelajar yang bermasalah je yang datang ke kaunseling. Okey. Terima kasih Puan, menarik. Saya teruskan soalan yang ketiga. Okey, dalam sesi kaunseling Puan, apa teori yang selalu Puan gunakan? Dalam sesi kaunseling saya sebelum ni lah, kalau di waktu daripada belajar dulu pun saya memang buat REPT, Rational Emotive Therapy Behavior lah. Kita guna model ABCD. Sebab apa? Sebab saya masuk kepada center pelajar, kita akan lebih cepat untuk melihat perlakuan pelajar tersebut, melihat dari segi perubahan dari segi pemikiran dia, emosi dia dan behavior. Jadi behavior ni senang dilihat, tetapi cuma kita letak satu lagi adalah akademik dia. Bila behavior dia bagus, akademik dia pun lebih bagus. Jadi sehingga sekarang cikgu memang masih menggunakan teori REBT. REBT. R untuk rational, E emotional, and B behavior therapy. Okey. Dengan menggunakan model ABCD. Okey. Yang kedua, kita juga menerapkan teori model Al-Ghazali lah, kata di sini model kaunseling Islam, model Al-Ghazali di situ. Sebab pada cikgu lah, kebanyakan pelajar yang macam mana pun dia tidak perlu keluar daripada konsep agama. Sebab kalau di mana-mana agama mana pun akan menyuruh ke arah kebaikan, ada pun yang tidak menyuruh ke arah yang buruk kan. Jadi kaunseling sebenarnya dia mesti menerapkan juga celik akal dan juga celik jiwa. Dalam bahasa lain qalbu lah di situ. Jadi bila kita melihat Islam melihat bahawa sikap manusia ni boleh diubah dan berdasarkan pengalaman, ilmu, persekitaran yang ada. Selain itu, taufik dan hidayah daripada Allah SWT lah. Itu yang selalu cikgu terapkan di dalam diri. Sebab biasa pelajar dia akan cakap, cikgu saya dah tak boleh nak berubah dan saya dah hidup macam ni. So kita akan cakap, siapa kata macam tu? Kalau lah ditakdirkan macam tu, saya kata tidak wujudnya Rasulullah SAW diutuskan. So cikgu akan gunakan selalu ayat ini bu istilah utamima makarimah akhlaki. So makarimah akhlaki itu adalah akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia akan syubur, akan timbul dalam hati bila kita dah boleh letakkan rasional tadi. Rasional, emotif tu pemikiran. Bila pemikiran dia positif, so dia akan bertindak ke arah positif. Dia start di situlah. Itu yang biasa cikgu gunakan lah. Cikgu pergi dekat center dia. Seterusnya, terima kasih cikgu, menarik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Sebab sebelum pergi itulah saya nak komen sikit. Macam mana pun kita sebagai hamba Allah kan, memang kita tak lari daripada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita nak selesaikan masalah tu, kadang-kadang kita kena pergi dekat kembali kepada Tuhan. Betul, Al-Khaliq. Okey. Seterusnya, teknik yang selalu cikgu gunakan bila berdepan dengan murid yang memerlukan khidmat kaunseling. Ada beza teknik dan teori. Teori dia besar kan? Teori dia besar. Dia sebenarnya teori itu dia dah ada teknik-teknik dia lah. Tapi biasa kalau untuk berhadapan dengan murid, kita menerima klien, kita kena ada kemahiran melayan. Kemahiran melayan. Kemahiran melayan ni bagaimana kita attend pelajar. Okey, contoh kita ambil berdasarkan pada klien yang kita dapat. Sama ada klien tu dia memerlukan motivasi, dia memerlukan maksudnya dia memerlukan sesi untuk cemerlang ataupun pelajar yang bermasalah.
Kalau pelajar masalah ni kita dah ambil, oh dia ni bermasalah disiplin. So apa yang kita kena ada? Kemahiran melayan. Refleksi pertama ataupun penerimaan yang pertama dilihat, oh dia menerima aku seadanya. Layanan. Pelajar yang bermasalah biasa akan dilayan dengan sesuatu yang tidak yang orang kata bukan positif lah, sebab dia ada labeling. Yang kedua, teknik dia jangan melabel. Jangan melabel, kita okey, dia adalah, kita melihat dia adalah seorang hamba ataupun pelajar yang boleh diubah dalam proses untuk berubah. Kita dah think positif pada pelajar tu. So apa cerita dia cerita, kita akan terima. Okey, buat penerimaan maksudnya menerima klien tanpa syarat, teknik. Yang ketiga, kita mendengar, kemahiran mendengar ataupun refleksi. Mendengar tu sama ada mendengar dengan mata, mendengar dengan telinga dan juga mendengar dengan hati. Biasa dalam sisi kaunseling, klien sebenarnya dia boleh tahu kaunselor ni mendengar dengan telinga, mendengar dengan mata ataupun mendengarnya dengan hati. Sebab kalau kita dapat mendengar dengan hati, dia touch terus, dan klien tu akan dapat buka cerita. So bila kita nak pergi pada teknik penerokaan tu lebih mudah. Kalau kita tak dapat step yang pertama, kemahiran melayan, kemahiran menerima tanpa syarat, kemahiran mendengar tu, susah untuk klien tu untuk bercerita lebih, sebab dia tidak ada trust antara kita lah. Okey. Yang ketiga, teknik yang keempat, teknik memparafrasa. Memparafrasa ni memfleksikan balik apa yang diceritakan oleh klien, menandakan kaunselor itu faham. Maksudnya kata mendengar tadi kan, mendengar dengan mata, dia sekarang ni dia akan melihat situasi hati dan penerimaan diri kaunselor tu. Contoh, seorang klien bercakap, cikgu saya telah bersinam. Kita sebagai kaunselor tidak memberi kepercayaan, kita boleh oh bapak tu bagi kau, kita tak boleh ada perkataan cerita. Okey, lanjutkan lagi, kita akan minta dia untuk bercerita. So dia kata, cikgu tak rasa saya berdosa ke? Cikgu tak rasa saya bersalah ke cikgu? Cikgu tak terkejut pun. Kita akan guna perkataan, semua orang pernah melakukan kesalahan. Maksudnya diri siapa pun akan melakukan kesalahan. Sebab kita bukan maksum, tetapi kita ada jalan-jalan dia, cara dia. Dan awak adalah yang terbaik. Sebab apa? Awak mengaku. Orang yang dia rasa berdosa dan dia nak ceritakan benda tu pada kita, apa perasaan dia sebenar? So di hati dia dah ada satu tanda jentikan daripada Allah SWT untuk dia berubah. Oh ya ke cikgu? Ayalah, itu tanda dia. So dia rasa, okeylah bercakap dengan kaunselor macam ni, kaunselor tak rasa aku ni macam ni. Walaupun ada perasaan macam tu, so kita kena simpan. Memang muka ni jangan macam tu, tak ada, awak dah macam ni, tak boleh. So itu judgemental, itu penerimaan tanpa syarat. Menerima tanpa syarat, menerima apa saja diperceritakan, keadaan diri klien, perbuatan klien, itu sebagai satu proses dalam kaunseling. Itu salah satulah. Bila dah masuk penerokaan, barulah kita akan pergi teknik seterusnya, refleksi tadi. Kemudian kita kena buat rumusan kecil. Rumusan kecil ni adalah berdasarkan apa yang kita faham. Contoh ayatnya, daripada apa yang cikgu faham, keseluruhan cerita kamu tadi menunjukkan bahawa kamu pernah melakukan hubungan zina dengan seorang dan you rasa bersalah. Kita akan guna perkataan tu. Dan sekarang jiwamu memeronta dengan apa yang buat, supaya awak mencari jalan bagaimana untuk memberhentikan perbuatan itu dan merasakan perbuatan itu satu dosa. Macam itulah. Itu ada contoh. Tetapi bila kadang-kadang dalam penerokaan dia cakap gitu, tetapi sebenarnya dia tidak sampai ke tahap itu, cuma mungkin menghampiri saja. Macam contoh, dia labelkan diri lesbian, cikgu saya lesbian. Tapi bila dalam sesi pertama dia mengaku lesbian, tapi kita cuba letak satu minda, lesbian ni macam ni. So bila kita tanya secara lanjut, perbuatan itu tidak sampai ke tahap lesbian, cuma mungkin baru ada perasaan-perasaan. Itu kita nak rasionalkan pelajar. Sebab bila dia dah, orang tuduh dia lesbian sebab dia minat pada perempuan, dia merindu pada kawan perempuan, tetapi dia tak sampai kepada perbuatan yang menunjukkan lesbian tu. Itu pemahaman klien sendiri, dia mempunyai pemahaman yang berbeza terhadap masalah dia. Jadi kita kena nampakkan isu pertama dia apa, dan isu-isu cepisah yang membawa kepada pemikiran tidak rasional tadi, yang menyebabkan seorang klien itu dia tertekan dan dia rasa di dalam kemeluk masalah.
yang kita nak bantu kan, nak bantu mereka keluar daripada masalah. Cara kita membantu bagaimana memandang sesuatu masalah tu, sebab dia memandang masalah tu dari kaca mata dia, dan kaunselor memandang masalah itu dari segi sudut kaca mata kaunselor sendiri lah. So bila kita refleksi dalam bentuk macam tu, ya ke cikgu? So dia akan nampak. Itu sebab kita dalam sektor remaja kan, pelajar, maksudnya dia di bawah hormon lagi, jadi tidak matang dalam membuat keputusan lah. Kita bantu dia celik akal untuk membuat keputusan, bukan kita beri keputusan dalam hidup dia lah. Betul cikgu. Subhanallah. Banyak kerja kaunselor Banyak. Masya Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada macam mana cikgu nak bina hubungan positif dengan pelajar dalam dalam sesi kaunseling, sama secara individu ataupun secara kelompok. Cikgu bina hubungan positif dengan mereka. Dari segi membina hubungan positif untuk kaunselor di sekolah, setting kaunselor di sekolah adalah kita kena masuk di dalam sekolah tu, satu tempat kerja ataupun organisasi pekerjaan tu adalah secara psikologi terlebih dahulu. Psikologi ni maksudnya macam cikgu mula-mula datang ke sekolah ni, cikgu masuk secara psikologi, kita kena macam mana membawa aura yang positif pada diri kita secara psikologi. Kalau cikgu akan masuk ke kelas ataupun suka bercakap di halayak, di hayat ramai ataupun dekat perhimpunan rasmi ataupun perhimpunan pagi, lebih pada promosi diri. Nak kata promosi diri tidak, kita memberi sesuatu orang yang positif. Cikgu suka bagi motivasi awal pagi, yang pertama. Yang kedua, cikgu suka perhati kepada pelajar-pelajar ni, dan kita akan melihat pelajar-pelajar yang boleh dibantu dari sudut psikologinya ataupun dari sudut fizikalnya sendiri. Sebab pelajar-pelajar yang ada masalah ni, bila kita pandang, berada di hadapan perhimpunan, kita pandang dari sudut jauh, kita boleh nampak riak wajah ni, riak wajah yang boleh dibantu. Dan biasa cikgu akan pergi, saya kata, cikgu lama perhatikan anda, rasa seronok lah nak berbincang dengan ni, boleh jumpa dengan cikgu. Itu pertama. Yang kedua, membina hubungan dari segi suka memberi, menjamu makan pelajar. Macam sewaktu ni kita ada apa-apa, kita akan beri dalam bentuk hadiah dan sebagainya. Kalau klien yang pernah datang ke sini, dekat bilik kaunseling tu memang akan ada makanan ringan, biskut ke, air kotak ke, coklat ke, apa. Bila dia masuk, cikgu akan bagi tahu dia dalam peti ais ada air kotak. Dia kata, untuk saya ke cikgu? Cikgu set kepada siapa yang ditakdirkan Allah untuk jumpa dengan cikgu hari ni, untuk buat sesi pada cikgu. Jadi dia kata, buat sesi pun dapat air kotak. Dia kata, ya, dapat air kotak, dapat air ni. So pemberian dalam bentuk hadiah, layanan dan pembawakan aura yang positif kita pada pelajar menyebabkan mereka akan rasa suka. Dan kedua, sifat caring. Caring kita ni macam caring sharing. Orang cakap, cikgu suka amalkan yang macam tu. Contoh, kalau pelajar perempuan yang perlukan sentuhan, cikgu akan cepat pergi sentuh, kata awak hari ni. Lepas tu, jadi dia rasa macam seronoknya cikgu tanya. Yang kedua, cikgu suka puji. Puji. Awak cantiknya hari ni. Cakap macam tu. Suka puji. Dan ketiga, kita menunjukkan caring kita tu, kenapa hari ni nampak awak macam dalam kesedihan, boleh cikgu bantu. Jadi bila dia macam rasa kita ada, kenapa cikgu ada bela, ada perhati. So pelajar tu bila cikgu panggil balik, cikgu tanya dia, datang jumpa cikgu nanti, mungkin kita boleh sharing. So dia datang cikgu, saya kata, ada tak sebelum ni ada cikgu tanya awak perubahan diri awak tak ceria seperti selalu, awak macam seolah banyak memandang satu arah saja. Dia pun cakap, macam ni cikgu boleh perasan. Kebetulan cikgu lalu cikgu pandang awak, cikgu rasa awak jadi orang yang bagus buat kerja pengawasan. Tapi dalam satu sudut cikgu nampak ada sedikit kesedihan. So dia akan rasa, kaunselor ni boleh membaca orang. Sebenarnya tidak pun, kita nak tarik, nak bina hubungan. Jadi kat situ dia kata, tak ada cikgu seorang je perasa perubahan saya. So awak willing untuk share dengan cikgu? Okay. Dia rasa selesa. Jadi daripada situ, perceritaan itu dia akan cerita pada kawan, kaunselor ni. So dia akan menarik kawan-kawan yang datang. Hasil daripada cikgu berada kat sini dah 5 tahun. Dia tanya, apa yang mendorong awak nak datang jumpa cikgu? Macam tu. Kita macam bodoh-bodoh sikit. Kita cakap,
cikgu tahu tak cikgu buat sesi dengan ni, dia cakap macam ni lah pasal cikgu. So, saya rasa macam terpanggil lah cikgu. Itu dah kata kita membina gelombang aura positif untuk membina hubungan dengan yang lain. Selepas itu kita mohon dengan Allah SWT macam yang kata jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan sama manusia. Jadi kalau kita nak tarik hubungan dengan manusia, kita dulu sentiasa menarik diri kita ke arah hubungan dengan Allah. Tuan-tuanku, hari ini saya datang ke sekolah dengan niat beramal ibadah. Jadikan pekerjaan sebagai imam ibadahmu ya Allah. Jadi sesiapa yang Allah gerakkan hari ini untuk mendapat bantuan, dia bawa gerak menuju ya Allah, itu yang kita nak bantukan. Jadi biasa kita ingat macam tu, datang je memang ada lah. Jadi kita, cikgu rasa ya Allah seronoknya, sebab rasa macam kalaulah dia dah dapat melakukan perubahan diri hasil daripada ilham Allah, sesi dengan kita, iaitu kata-kata kita, perbuatan kita itu dah kira salah satu amal syariah yang cukup tak terhingga. Di sisi itu yang cikgu rasa seronok sangat boleh jadi kaunselor. Subhanallah. Itu cikgu, salah satu sebab saya jadi cikgu ni, kerja cikgu ni pun sebab amal jariah lah. Sebab kita nak amalan tak banyak kan, tapi pemberian ilmu yang bermanfaat itulah akan teman kita esok kat kubur esok. Ya betul, Hidayah, sebab bila seorang pelajar tu dia berubah kan, menitis air mata kita. Memang ada sesi nak menghadapkan perubahan tu bukan daya upaya kita lah, wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tetapi ikhtiar tu, daya ikhtiar kita berusaha ke arah itu. Itu yang terbaik. Tengok hasil daripada usaha tu kan, itu satu yang sangat menyenangkan hati. Tengok anak murid menjadi lebih baik. Okey, dapat saya conclude dekat sini, kalau ikutkan teknik cikgu dengan cara cikgu berhubung dengan pelajar, lebih kepada connection, lebih kepada hubungan hati. Hubungan hati, betul. Tepat sekali. Okey. Saya proceed soalan yang ke-6 untuk cikgu. Okey, yang ini dia mungkin agak privacy, sebab kita ada tata cara, apa ni kita panggil? Akta untuk kerahsiaan kan. Okey, cuma saya tak tahu siapa klien cikgu, cuma cikgu mungkin boleh kongsikan satu kes yang berjaya dan juga satu kes yang tidak berjaya. Dan apa yang cikgu lakukan secara berbeza daripada kes yang tidak berjaya? Ya, tidak berjaya lah. Alhamdulillah, kalau kata sepanjang 20 tahun lah cikgu, 16 tahun berada di sekolah waktu tu, cikgu ambil dia setting sekolah pelajar perempuan yang dia kategori pengkit, dan dia melabelkan diri dia sebagai seorang lesbian. Dan paling yang very tough untuk cikgu handle case itu sebab pelajar tu adalah anak kepada sahabat kita lah, seorang guru di sekolah yang sama. Jadi bila ibunya sendiri yang merujuk pelajar tersebut kepada cikgu, jadi cikgu mengambil satu amanah di situ untuk merubah diri pelajar. Daripada sesi teknik REPT, kita rasionalkan balik diri dia tu, Alhamdulillah berjaya, kerana dia boleh memutuskan hubungan kejayaan tu. Pertama, dalam proses kaunseling tu cikgu dapati cikgu linkkan dia dengan rakan lesbian dia, sehingga semua barang-barang yang diberi selama hampir 4 tahun lah dengan rakan lesbian tu dipulangkan balik, diputuskan balik. Okay? Dan rakan yang lesbian tu pun dapat melanjutkan pelajaran ke universiti, dan dia juga dapat melanjutkan pelajaran universiti. Dan selepas itu refleksi ataupun maklum balas daripada ibunya juga mengatakan bahawa anak dia kembali jadi perempuan lah, daripada tak bertudung, pakai yang pengkit. Jadi memang patah liuk lah, kena pukul dekat ayah dia. Pergi dah mandi segala air bunga, rukiah segala-gala benda tak boleh. Jadi akhir sekali ustaz tu kata rujuklah pada kaunselor, sebab ini bukan gangguan makhluk halus, dia kata. Dia melibatkan dalaman. So daripada dalaman kita menolak benda tu, sebab ada sesuatu yang dalam diri pelajar tersebut, dia merasakan tak nak lah jadi perempuan. Dia ada trauma. Dia trauma. Dia ada satu mentaliti, dia rasa perempuan ni dianiayai. Lepas tu kena bersalin, semua benda kena semua macam menghambakan diri kat suami nanti. So lelaki tu gagah perkasa dan sebagainya. Jadi
kita pusing balik kepada itu dengan gunakan REBT, dan juga kembali kepada Al-Islam, pada agama Islam. Alhamdulillah, dah belajar pun sekarang ni pun dah jadi chef. So okay lah. Cikgu masih berhubung lagi? Masih berhubung. Baru dalam 2 bulan yang lepas, dia anak murid juga pengetua kat sini, dia datang hantar. Sekarang buat bisnes sendirilah. So pendapat maksudnya ni kes yang terbaru ke ataupun cikgu dah lama? Dia lama. Itu dah tahun 2005 rasanya. 2005. Itu yang kes yang berjaya lah. Tapi kebanyakan dalam counselling sebenarnya macam ni. Dia bukan maksudnya kita nak lihat, memang kita nak lihat hasil, tetapi kita tidak boleh lihat secara drastik. Dia proses, sebab cikgu ambil budak ni daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Okey, jadi kebanyakan klien ni kalau yang kes yang berat kita kena pantau. Tetapi kalau kata yang kes yang biasa saja, tidak kepada yang contoh macam lesbian, satu lagi yang sampai tahap nak tukar agama, yang macam tu kan, benci pada mak ayah kan, itu yang memang agak lama lah. Itu yang berjaya. Cikgu rasa yang ni dah kira sebab dah dapat hasil, dan di sini pun kontak kita balik lah. Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang tidak berjaya ni adalah tapi ini melibatkan keagamaan. Okey, pelajar Chinese yang mana dia membenci mak ayah dia ni. Dia membenci dia sampai tahap kalau dia sebut, okeylah kita kata awak suka masak. Dia dah ada satu term yang kita dah lihat pada psikologi. Biasanya kes yang tak berjaya untuk sesi kaunseling adalah kes yang biasanya melibatkan psikologi, itu maksudnya kepada psikiatris. Contoh ayat dalam kaunseling kita kata, suka masak, biasanya kalau awak potong sayur, potong apa you bayangkan. Kita suruh, kita nak tengok dia punya mental. So kita akan minta dia visualize atau bayangkan dalam sesi. So jadi bila dia cakap, bila saya masak, saya potong carrot, saya potong sayur, potong carrot tu, saya bayangkan sayur tu seperti ibu saya, macam mak saya. Dia sepotong-potong dia. So bila macam tu, kita akan mesti jangan terkejut, sudahlah, pelajar ni dah gila kan. Kalau bayangkan potong aku kan, kita akan rasa macam tu. Tapi kita steady. So dalam minda kita, ini dah berkaitan psikiatris. Okey, psikiatris. So kita senyum je. So apa perasaan awak bila awak membayangkan itu? Dia kata, sepuas hatilah, sebab saya boleh potong mak saya. So kita akan fikir, dia dah meramaikan ibu. So kita dah tahu dah tahap kebencian dia macam, jangan tanya lagi. Okey. So akhirnya saya membawa pada cerita-cerita tu, dan saya nampak hasil daripada kita guna kaedah REBT rasional tadi, sehingga dia menganggap saya sebagai ibunya. Kalau ibunya macam ni, sampai tahap klien tu memang dah paling umi, dan dia dah jadi macam nak kata hamba abdi tidak. Dia akan tunggu kereta cikgu, dia akan bawa barang-barang daripada tingkat 1 sampai kat tingkat 5. Pelajar tu, dan akhir sekali dia datang, dia nak cakap dia nak tukar agama. So dia jadi 2 benda yang complicated sebab akhlak. So apa cikgu, bila tak berjaya, cikgu guna teknik tu adalah kepada dia nak tukar agama kepada maksudnya daripada Kristian, dia Buddha, dia nak masuk Islam lah. Dia dah tertarik dengan akhlak kita. Jadi dari segi sesi tu, cikgu nak ubah dia kepada dia mencintai, menghormati, kasih sayang kepada ibunya. Perasaan dia tu merasakan macam cikgu ni ibu. Pergi kepada cikgu tengok dia mengabdikan diri tu, dia nak balik sekolah, dia tak akan balik dia sebab dia kerja dia nak bawa barang, angkat. Boleh pujilah dia. Kalau kata nak dapat akhlak yang terbaik tu dia lah. Jadi dari situ cikgu anak yang baik, cikgu anak yang baik, tetapi dia mempunyai satu kebencian pada ibu dia kerana ibu ni tidak menjaganya daripada kecil. Maksudnya beri pada nenek dia. Beri pada nenek. Jadi pelajar tersebut cikgu kategorikan tidak berjaya dalam sesi. Sebab tidak berjaya sesi sebab cikgu tak mampu nak mengubah hati dia supaya mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai ibunya. Okey. Tetapi dari sudut yang lain, dia telah
merasakan pembawaan diri cikgu ni sebagai ibu pada diri dia, sehinggalah dia berhasrat untuk menukar agamanya. Tapi pada waktu tu dia belum berumur 17 tahun, 18 tahun ke atas, jadi dia tak boleh menukar agama. Sehingga satu tahap cikgu terpaksa stop dengan dia, dan dia dah sambung pelajaran ke universiti. Ada waktu universiti tu dia masih cari cikgu lagi, cikgu dah berpindah. Kemudian cikgu tak pasti sama dia tukar agama tu tidak. Cuma dia ada bagi tahu bila dia niat untuk bertukar agama, dia dapat mimpi bagaimana dia dipukul oleh tokoh Buddha tu. Jadi pada situ cikgu kata sebenarnya awak belum ada satu kekuatan, tetapi hidayah tu Allah dah tunjuk. Dan saya kata cari seseorang yang boleh bantu awak ke arah situ. Walau bagaimanapun cikgu amat bersyukur sebab sekian lama cikgu sesi dengan awak 5 tahun ya. Dan cikgu dapat meletakkan satu nilai di mana awak sebenarnya seorang anak yang terbaik, anak yang memang nak mencari dahaga kekasih sayang dan ingin berbakti kepada ibunya. Tapi benda itu semua awak transfer kepada cikgu sebagai seorang ibu. Dan apa salahnya kalau awak aplikasikan sifat tersebut kepada ibunya sendiri. Itulah. Jadi apa respon dia? respon dia kat situ, dia cakap dia dah berada, dia masih tinggal dengan nenek dia, tapi dia akan cuba untuk berbaik dengan ibu dia lah. Kira ada jadi kuranglah percentage. Jadi di situ kalau kita guna teknik untuk rasionalkan dia, tetapi kalau di kategori tidak berjaya kerana dia ada satu masalah dari segi psikiatris, dia dah ada satu titik hitam yang susah nak dibuangkan di situ. So bayangan-bayangan bahawa ibunya membencinya sentiasa tertanam dalam fikiran dan hati dia. Jadi apa yang cikgu buat adalah guna kepada teknik bagaimana kehendak dia sebagai seorang anak untuk dilayan. Dan cikgu jadikan diri cikgu sebagai role model. Inilah ibu sebenarnya kepada seorang anak. Dan cikgu nampak dia boleh jadi seorang anak yang terbaik. Cikgu rasa sebab kawan saya pun cakap itu anak Cikgu Asmarisa. Nak Cikgu Asmarisa, dia akan tunggu. Dan kalau kata cikgu tak datang ke sekolah, dia akan datang. Dia akan tanya cikgu, sebenarnya dia tak, esok dia datang lagi sampai 2-3 hari. Dia akan tunggu sebab dia nak bawa barang. Nak bawa barang je. Itu saja. Jadi pada cikgu tidak berjaya menyelesaikan masalah dia, tetapi berjaya membawa kepada khidmat diri, perasaan dia. Dan cikgu melihat dia memang seorang yang terbaik. Cikgu doalah kalau hidayah untuk memeluk Islam, dan dia akan akan dapat menikmati hidup istiqamah dalam Islam, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Sebab Islam sendiri pun mengutamakan khidmat kepada ibu bapa. Walaupun mak ayah kita bukan muslim, walaupun mak ayah kita jahat macam mana pun, tapi kedudukan ibu ayah tu sangat-sangat tinggi. Tapi ni just sharing je bahawa bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang kaunselor dengan sesi kaunseling kita yang kita tak ada menarik pun orang Islam, tetapi setakat cikgu dekat sini di sekolah ini pun cikgu baru Islamkan seorang pelajar lelaki yang Kristian. Dan mula cikgu masuk kat sini, ini masuk kat sini, dia memang suka untuk hadir sesi. Dan dia kata, cikgu saya nak rakam sesi dengan cikgu, sebab dia suka tengok. Dan akhir sekali dia gelarkan diri cikgu sebagai Umi. Dia memang nak buat sesi untuk menjadi seorang yang beramal Islam. Saya tanya dia kenapa. Dia kata, cikgu datang sebagai seorang kaunselor, tetapi cikgu, saya melihat diri cikgu membawa satu aura positif ataupun dakwah. Dan akhir sekali cikgu cakap, saya tidak jadikan sesi kaunseling sebagai satu dakwah. Saya kata untuk proses untuk memeluk Islam, satu proses yang bukan proses sesi kaunseling. Sesi kaunseling nak clearkan apa yang tidak jelas dalam diri awak, yang tidak baik dan sebagainya. Akhir sekali tarikh keramatlah 6 hari bulan 9 2022. Akhir sekali dia call, dia maklumkan, dia kata dia bersedia dan saya bawa dia jumpa dengan ustaz. Saya dengan suami Islamkanlah dia. Subhanallah. Sekarang umur dia sekarang 20 tahun. Pelajar lelaki. Lepas tu dah cikgu yang pilih nama pada dia, dan cikgu sekarang tengah uruskan
urusan pertukaran IC dia, ada juga untuk urusan pergi. Jadi nak bagi tahu hikmah ni kan, kita sebagai orang kaunselor, bukan tahap kita boleh bantu memberi sesi kaunseling saja. Sebenarnya kalau Allah nak bagi hidayah melalui sesi kaunseling saja yang tidak bercerita pasal agama, boleh merubah agama. Bayangkan, bukan mengubah orang yang jahat jadi baik, daripada Kembali kepada fitrah sebenarnya. kepada fitrah dia sebenar. Betul. Itu yang bila cikgu fikir, dulu kan bercita-cita nak jadi ustazah. Kenapa tak jadi ustazah? Kita kan ambil syariah ini. Kenapa Allah jadikan kaunselor? Waktu tu cikgu memikirkan, tak nak cakap suami menangis hari-hari dua orang mengumpat. Cakap mengenai orang cerita masalah orang tiga dah kira dia mengumpat. Sudahlah, hati aku ni macam mana hari-hari kan. So tak confident, rasa macam ni. Tapi bila fikir balik, ya Allah, kalau kita mengajar, kita bagi ilmu-ilmu. Tapi yang ni, kita membentuk jiwa kembali kepada fitrah. Dan akhir sekali bila memang adalah dah hasilnya dalam memeluk Islam semua di tangan Alhamdulillah lah rezeki Allah. Saya kata, ya Allah, tak perlu nak berkeluar berdakwah jauh. Dekat sini pun Komuniti sendiri. Ya, itulah cerita dia, pengalaman dia. Saya jadi cemburu sedikit. Masya Allah. Betul. Kan dia bila heart to heart kan, bila hati ke hati tu, dia senang kita nak pergi core business dia. Okey. Seterusnya cikgu. Kita pergi kepada itu antara kes-kes yang cikgu handle. Seterusnya kita pergi pada cabaran yang cikgu hadapi sepanjang kerjaya cikgu. Cabaran tu memanglah nak kata hebat, kita cakap macam ni. Kalau kita nak jadi seorang hebat, cabaran kita terima cukup hebat. Dia macam tu. Betul. Kalau sipu-sipu je, itu bukan cabaran kan? Okey. Cabaran yang cikgu hadapi pertama adalah stigma masyarakat, stigma pihak sekolah, stigma pelajar itu sendiri. Okey, tu stigma ni payah kita nak ubah sebab dia melibatkan pemikiran orang. Pandangan situ. Stigma kepada kaunselor adalah kaunselor ke sekolah buat sesi je, entah buat kerja ke tak, macam tu. So sebab kita buat sesi di dalam keadaan tertutup. Yang kedua, stigma mengatakan kaunselor tidak mengajar, sedangkan guru-guru lain mengajar. Jadi kita akan sentiasa dipandang oleh pengurusan sekolah ataupun guru-guru mengenai kerjaya kita, kerja buat kita sekolah. Apa kerja buat kaunselor? Itu stigma yang daripada mula cikgu posting sehinggalah sekarang susah untuk sepanjang 16 tahun. Sepanjang 16 tahun, 20 tahun pengalaman lah. Okey, yang kedua adalah stigma pelajar itu sendiri. Kaunselor untuk pelajar yang bermasalah, kaunselor untuk masalah. Kalau tak ada masalah, jangan jumpa kaunselor. Okey, yang kedua, etika kerahsiaan yang untuk dipegang. Itu sabaran. Kita terikat dengan Akta 580, Akta Kerahsiaan. Jadi sekiranya kaunselor ini menjalankan sesi dan sesi tersebut, ada kes-kes sebelum ni menjalankan sesi tersebut tidak dimaklumkan kepada pihak pengurusan. Jadi ada benda yang kita kena rahsiakan di bawah akta tersebut, kita rahsialah, yang perlu kita kemukakan. Okey, itu cabaran dia. Jadi untuk klarifikasikan keizinan klien untuk kita membongkarkan rahsia ini kepada ibu bapa ataupun pihak pengurusan sekolah ataupun kepada pihak-pihak yang berkaitan, adalah sukar untuk mendapat kepercayaan kaunselor, kepercayaan klien itu sendiri. Jadi bila kita buat informed consent, jarang berlaku informed consent di sekolah kerana informed consent ni maksudnya persetujuan termaklum. Maksudnya ini adalah etika kerahsiaan, kita kena maklum. Tetapi sekiranya ada perkara-perkara yang didapati perlu ataupun wajib ke atas cikgu untuk melaporkan kepada pihak berkuasa, tanpa itu dah tak terikat dengan etika kerahsiaan. Iaitu yang biasanya kaunselor ni akan dihadap ke mahkamah kan, di bawah akta tersebut dan sebagainya. Jadi pengalaman cikgu, kes yang macam tu, contoh kes bidra, pernah bagi sumpah mahram dalam family. Jadi bila kita nak laporkan, biasanya dia nak jaga maruah diri mereka lah. Dia pelajar-pelajar yang ada terlibat dengan pelacuran dalam internet dan sebagainya. Ada yang terbaru, kes ni dapat aduan pelajar tingkatan 1, dapat bukti semua menyatakan bahawa dia dah propose diri dia untuk buat hubungan seks secara ni. Jadi bila kita buat sesi dengan pelajar, pasukan bukti,
nak keluarkan dia dari kemelut tersebut, itu yang menjadi halangan daripada pihak mak ayahnya. Tetapi apa yang perlu kita buat di situ? Itu cikgu maklumkan pada parent dia, maklumkan pada dia, cikgu akan bertindakan macam ni. Tetapi cikgu ambil masa dalam 2 minggu. Lepas tu cikgu mohon Allah Ta'ala tunjuklah sebenarnya apa yang berlaku. Dan akhir sekali Allah tunjukkan pelajar tersebut terlibat dengan kemalangan. Waktu tarikh yang nak ditemukan dengan pihak berkuasa buat kemalangan. Lepas tu bila dia kontak cikgu, cikgu kata better kita bercakap yang benar, minta cikgu bantu. So daripada situ dia mengaku bahawa itulah gambar dia memang buat macam tu sebab dia perlukan keuangan. Tetapi tak adalah sampai tahap dia dah ada pelanggan dan sebagainya. Jadi cikgu maklumkan pada dia untuk stopkan benda ni. Dan akhir sekali bila dia dah ambil tindakan macam tu, cikgu just lapor kepada pihak pengurusan sekolah. Akhir sekali parent dia call cikgu, dia kata close case. Kalau ikut sebenarnya tahap kita nak hantar pelajar tersebut kepada rumah kebajikan masyarakat lah. Sebab parent dia tak mampu dah nak kontrol kehidupan dia lah. Memang itu satu cabaran yang besar lah, terutama media masa tu lah. Itu yang kedua, maksudnya stigma pelajar, stigma guru sendiri terhadap kaunselor. Yang kedua, hubungan baik dengan pihak sekolah. Macam mana kita nak bina satu hubungan baik supaya pihak sekolah pengurusan boleh menjadi pendukung kita yang utama untuk menjalankan program-program di sekolah macam tu. Tapi sebenarnya memang kena berjiwa cekal sebagai seorang kaunselor ni, sebab kita seorang akan jaga semua keseluruhan pelajar ya. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga adalah kekangan dari segi dengan ibu bapa. Dengan ibu bapa ni kepercayaan, sokongan daripada ibu bapa yang kurang yakin dan percaya dengan kaunselor ni dari segi menjaga etika keresian juga. Daripada rumusan dia, daripada cabaran yang cikgu sebutkan tadi, bahawa cabaran stigma masyarakat tu termasuk guru, pelajar, ibu bapa terhadap kaunselor. Yang biasa dia etika kerahsiaan yang tidak boleh dibongkarkan. Dan kedua adalah kaunselor membuka etika kerahsiaan. Itu yang jadi satu stigma pada kita lah. Sebab memang berlaku ada kaunselor yang melanggar etika dan buatkan dululah mungkin membuatkan ibu bapa ada stigma macam tu. Okey, itu cabaran yang dihadapi. Okey, terima kasih Puan. Okey, kita teruskan kepada soalan yang terakhir cikgu. Yang terakhir, menurut pandangan cikgu lah, guru bukan kaunseling macam guru akademik, guru-guru pendidikan ni perlu ke kuasai dan amalkan teknik bimbingan kaunseling ketika mengajar? Betul, bagus. Pada pandangan cikgu sendiri, memang guru yang bukan kaunseling itu, guru akademik biasa perlu. Kalau nak katakan wajib tu, maksudnya digalakkan sangat untuk menguasai ilmu bimbingan guru kaunseling ni. Guru kaunseling boleh menjadi guru akademik biasa, tetapi jarang kita dengar guru akademik biasa boleh menjadi kaunselor. Sebab dia tak ada teori, dia tak ada belajar dan semuanya. Tetapi kalau sekiranya guru tersebut menguasai ilmu tersebut, lagi baiklah, yang terbaik pada cikgu. Sebab pertamanya, guru-guru yang mengajar, selain pada mengajar, kata-kata diri guru tu mendidik. Mendidik tu dia bukan sedikit ilmu saja, tetapi akhlak, membimbing, membentuk. Dan bila guru yang mengajar itu mempunyai ilmu kaunseling, dia boleh menjiwai hakikat sebenarnya pada dia, lebih mengenal secara dalam. Dalam tu maksudnya boleh mendekati dari segi jiwanya, pemikiran dan akhlak pelajar itu sendiri. Lagi senang untuk dibentuk. Sebab seorang guru akademik tu mengajar satu hari, katakanlah satu hari 8 waktu. Dia berjumpa dengan pelajar-pelajar 40 orang satu kelas ataupun 30 orang. Maksudnya lagi dekat dan dekat. So itu berbanding dengan guru kaunseling ni yang akan menerima perkhidmatan kaunseling one by one. Pendedahan itu. Dan cikgu ucapkan tahniah lah kepada guru yang guru akademik dan dia mengambil ilmu kaunseling sebagai satu advantage pada diri dia. Dan cikgu lihat ilmu kaunseling ni sebenarnya bukan pada guru saja. Macam doktor, nak jadi pemimpin pun sendiri. Sebab sebenarnya kaunseling ni
cikgu ada baca psikologi Rasulullah SAW. Kita balik kembali kepada teori Al-Ghazali tu, memang itulah psikologi Rasulullah SAW, seolah-olah panduan kehidupan kita untuk membawa pelajar ke orang ataupun hamba ni kepada diri dia yang sebenar melalui celik akal, melalui proses kaunseling. Itu adalah cara yang terbaik dalam sektor pendidikan sebenarnya. Kita kata hubungan antara manusia dengan manusia ni perlu dijalin melalui connection, hubungan hati. Jadi, nak tahu hubungan hati tu macam mana, kenalah belajar Kena belajar ilmu kaunseling. Ilmu kaunseling ni macam ada satu magnet ataupun aura yang boleh di-touch di antara, sebab kata Hidayah pun ada aura, cikgu pun ada aura. So bila kita duduk berkomunikasi macam ni, kata-kata tu dia keluar, dia akan membentuk gelombang-gelombang yang baik. Secara automatik kita boleh katakan sesi kaunseling yang kita belajar ni adalah satu pedoman ataupun petunjuk kepada seseorang untuk mencapai menyeluruh kehidupan sebenarnya selain pada ilmu, sebab dia membawa kepada peradaban, akhlak dan celik akal untuk mengenal diri, mengenal pencipta dia, sebab dia tahu hakikat kehidupan dia sebagai seorang hamba Allah di muka bumi dia. Saya boleh nak concludekan kaunseling ni bukanlah satu kerjaya yang biasa. Dia usaha untuk membina peradaban, ketamadunan dan juga membantu pelajar keluar daripada kegelapan. Sebab macam-macam background, macam-macam latar belakang keluarga yang kita nak bawa mereka kembali kepada fitrah. Tu yang sampai ada yang masuk Islam, bukan cerita tentang agama. Susah kan nak kenal kaunseling melalui proses kaunseling. Pelajar boleh terbuka untuk memeluk Islam sebab dia kembali kepada fitrah. Sebab kita explore fitrah. Cikgu memang pengalaman bila ada macam tu kan, dia cakap, cikgu boleh tak cikgu bagi ceramah Islam, ceramah agama, hantar pada saya video tu. So, kita nak rakam sendiri, tapi cikgu tak buat lah macam tu atas permintaan. Tapi di situ cikgu dah agak dah pelajar ni dapat celik akal. Dapat celik akal di situ. Dan cikgu menyokong sangat-sangat lah Hidayah. Syukur Alhamdulillah awak terpilih untuk berada dalam belajar ilmu kaunseling ni sebagai seorang pendidik, pendidikan agama pula. Alhamdulillah. Semoga cikgu doakan Hidayah jadi kaunselor Muslimah yang terbilang cerdas, insyaAllah. Mungkin tiba-tiba macam terdetik lah, ustazah plus kaunselor, insyaAllah. Macam terbaik. InsyaAllah saya akan idolakan cikgu. Sebab tengok ciri-ciri tu dah ada, ciri-ciri ada, aura tu dah ada, suara pun ada. Talentok kaunselor sebab ni klien yang akan teruja dan terpikat untuk jumpa kita. InsyaAllah cikgu. Doakanlah jauh lagi perjalanan saya. Mungkin doa yang terbaik. Melalui sesi lah ni sesi saya dengan cikgu Zah ni, mungkin lepas ni tiba-tiba jadi kaunselor pula kan. Siapa tahu. Pengalaman cikgu kenal Hidayah kan, praktikal kat sekolah ni, dia nampak ciri-ciri kaunselor tu ada dalam diri Hidayah. Dia cakap, kaunseling ke ambil kaunseling Islam. Tanyalah insyaAllah. Okay. InsyaAllah cikgu. Ada tak kata-kata terakhir untuk kami warga diploma pendidikan pasca siswazah pendidikan Islam? Alhamdulillah. Okey, pertamanya cikgu ucapkan sabar dan tahniah, semoga anda maju jaya. Kepada pelajar pasca siswazah pendidikan Islam di USI, semoga anda dapat berbakti kepada anak bangsa, agama dan negara ni dengan yang terbaik, mendapat keredaan Allah. Dan sebenarnya kehidupan kita ni kan, cikgu selalu ingatkan diri cikgu dan juga terpanggillah untuk bercerita pasal ni adalah kita kena mencari pahala tanpa hisap. Jadi pahala tanpa hisap ni senang je untuk kita dapat. Salah satunya melalui proses pendidikan. Ikhlas tak ikhlas pun kita buat kan pendidikan tu. Ikhlas tak ikhlas sebagai kaunselor pun kita cakap yang baik macam tu. Tapi kalau amalan harian melibatkan amalan khusus ni, dia ada takmakninah dia ada rukun dia terikat dengan kekhusyukan hati kita, diri kita sendiri. Tapi ilmu pahala tanpa hisap ni sebenarnya yang kita tak jangka dalam kerjaya kita sendiri. Jadi jadikanlah kerjaya kehidupan kita satu ibadah amalan tanpa hisap yang Allah memberkati kehidupan kita dunia akhirat. InsyaAllah. Amin. Saya daripada cikgu. Terima kasih cikgu, sangat-sangat celik akal dia saya hari ni. Terima kasih cikgu. Terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih.